Assalamualaikum sekali lagi, selamat petang semua. Alhamdulillah. Um, let's start our session today. Kita akan baca Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sementara kita menunggu rakan-rakan kita yang lain untuk join kita punya briefing pada petang ni. Okay, maybe semua participant boleh mute dulu mikrofon dan saya akan terangkan atau cara untuk petang ni lah bagi taklimat sistem Tekyat yang akan disampaikan oleh Dr. Gan. Okay, first of all, terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa pada hari Jumaat ni untuk bersama-sama kita mendengar sesi taklimat sistem Tekyat. Okay, first of all, sistem Tekyat ni hanya akan digunakan untuk modul Laksmana ataupun latihan kepimpinan mahasiswa nasional bagi 2 modul sahaja, iaitu modul pengurusan acara dan juga modul kepimpinan. Okey. Sedikit latar belakang berkenaan dengan sistem Tekyat ni, I think you guys will be familiar dengan online punya sistem yang digunakan di universiti masing-masing. It's more or less sama je, cuma ada certain features yang saya fikirkan agak menarik untuk you all explore dan seperti yang dimaklumkan dalam grup, sistem ni dia boleh kita access dan juga explore at our own convenient time lah. Okey, nanti secara detail dan praktikalnya akan dijelaskan oleh Dr. Gan sebentar lagi. Dan saya mengharapkan supaya semua nama yang telah didaftarkan untuk kursus Laksmana ni dapat explore di sistem. And then dapat lihatlah macam mana. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, nama-nama yang telah didaftarkan oleh KPT dalam kursus Laksmana ni telah kita daftarkan ke sistem Tekyat ni. So I think without further ado, I would like to invite Dr. Gan from Universiti Malaysia Pahang to take the floor and then meet you guys and then explain to you guys about the system. Over to you, Dr. Gan. Okay, terima kasih Encik Faizal. So, good afternoon and good day to everyone. So, my name is Gan. You can call me Dr. Gan. I'm from Universiti Malaysia Pahang. So, today I'm going to do some briefing to all of you about the system Tekyat for the application on the Module 1 and the Module 2 of the program Laksamana. So, without further ado, I will start to do some sharing on my screen. After some briefing, I will open for the Q&A session. You may ask anything that you would like to go further after that. Okay. Okay. So for this program, we are going to do some briefing about the Laksamana program for Module 1 and Module 2. All right. Now, let's go further. Okay. Yes. Okay, first of all, it's actually you should know that the first module that we are going to do it not long from now, the first module is actually on the event management, iaitu pengurusan acara. Untuk modul ni, kita ada 2 speaker lah. Speaker pertama adalah Encik Hafiz dan seorang lagi adalah Tuan Sofian. So, mereka dua-dua ni adalah sangat hebat. Orang yang memang famous lah dalam untuk pengurusan event dan juga etiket-etiket untuk keperluan untuk temu duga ke dan lain-lain. Okay, so kita akan bakal berjumpa dengan mereka dalam 2 sesi lagi pada 19 hari bulan bersama dengan Encik Hafiz, lepas tu 29 hari bulan dengan Tuan Sofian. Sebelum kita berjumpa dengan mereka secara maya menggunakan aplikasi Zoom ini, kita kena buatkan sedikit persediaan, iaitu kita kena belajar dulu apa bahan-bahan yang disediakan oleh mereka, speaker. Okay?
Selepas tu, barulah kita akan bersama dengan mereka dan para pelajar yang terlibat ni barulah mampu untuk tanya soalan. Apa-apa soalan yang diperlukan lah. Boleh ya? Right. So, next. Untuk pembelajaran program ini ada terbahagi kepada dua bahagian lah, iaitu kita namakan sebagai substitute blended learning, iaitu kita akan menggunakan pembelajaran segerak dan pembelajaran tidak segerak. Pembelajaran tidak segerak ni iaitu asynchronous learning, iaitu untuk modul pertama dan modul yang kedua ni, bahan-bahan yang telah disediakan oleh speaker telah update dalam sistem. So, para pelajar perlu login ke dalam sistem untuk memulakan pembelajaran sebelum sesi bersama dengan speaker kita, iaitu pada 19 hari bulan. So, another word adalah dari hari ini, 13 hari bulan onward, sehinggalah 19 hari bulan, kita ada masa lebih kurang 6 hari. Dalam 6 hari ini, pelajar perlu login ke dalam sistem TechYard ini untuk ke program ataupun modul yang telah didaftarkan tu untuk memulakan seketik pembelajaran. Okay, tak banyak pun. So, semua slide dan semua video yang diperlukan telah disediakan oleh speaker kita. Okay, kita hanya perlu masuk untuk belajar dulu. Selepas kita belajar, kalau kita ada apa-apa soalan nak tanya, catatkan dulu. Itu kaedah tadi. Okay? Catatkan semua soalan. Selepas tu, bolehlah ambilkan soalan-soalan tersebut dan dijadikan pertanyaan dengan speaker kita pada hari kejadian, iaitu pada 19 hari bulan kemudian bersama dengan Encik Hafiz. Now, untuk kita memastikan sesi face-to-face kita, yang face-to-face menggunakan aplikasi Zoom ni pada 19 hari bulan berjalan dengan lancar, kita kena buatkan sedikit persediaan, iaitu pelajar perlu jawabkan sedikit soalan dalam platform supaya kita dapatkan feedback daripada pelajar dan speaker kita bolehlah buatkan interaksi dengan lebih efisien. Okay ya? So, first thing adalah kita mesti nak tanya kan, kita account sudah register? Adakah macam mana kita nak login? Apakah kaedah dia? Dan apa yang patut kita buatkan? Okay, sabar ya. First of all adalah anda perlu ambilkan website ini, iaitu www.techyard.com. Okay, macam mana kita nak login? Login kita adalah credential kita adalah email yang kita telah register dengan KPT. Okay, email yang kita registerkan untuk menyertai program laksamana oleh KPT. Password adalah default. Semua orang adalah sama. Small capital, small word. Okay, John.123. Selepas login, nanti saya akan tunjukkan, you kena bolehlah buatkan tukar password, cara akses dan lain-lain. Saya akan tunjuk. Jangan risau, okay? So, what are we going to do? Benda yang kita pakarkan menjalankan di bawah platform ni untuk modul 1 dan modul 2 ni sebagai persediaan awal sebelum berjumpa dengan speaker kita kan. So, kita kena buatkan sedikit leadership CV profiling. Kita kena buatkan profiling untuk diri kita, okay? So, yang leadership CV profiling ni termasuklah updatekan background info kita dan juga record satu video introduction to about ourselves. Nanti saya akan tunjuklah cara untuk buat benda ni. Dan kita kena memulakan pembelajaran. Selepas kita siapkan pembelajaran kita, dan pembelajaran ni termasuklah record attendance yang bakal kita akan ambil untuk sesi hari ini dan juga sesi pada 19, 29 dan juga modul yang kedua. Okay, kita kena memenuhi syarat-syarat tersebut dan kita kena buatkan sedikit competency identity measurement, iaitu leadership level untuk para peserta hari ini, untuk program ni kan, sampai level apa? Kita nak buatkan sedikit talent profiling. Okay? So, berdasarkan benda ni, kita kena gabungkan dengan beberapa psychometric test. Okay? Dan hasil kerja kita, semua ni akan menghasilkan e-portfolio talent leadership kita. So, maksudnya, daripada program ini, okay, kita akan kita bukannya sekadar nak dapatkan keputusan belajar, pelajar hadir untuk program ni, bukan macam tu. Kita nak buatkan profiling. Kita nak tahu kat manakah kesetiaan leadership kita. Bagaimanakah yang kita hebat, bagaimanakah kita kurang. So, are we ready?
and what kind of a leadership you are. So we would like to help you to map it out. Okay. Next. So first of all, it's about the profiling lah. Of course, when we're talking about the profiling, you are talking about your privacy information, your contact information, your working experience, if any, your education background, and your attachment of the CV. So at the same time, you also can start to do some recording of your video CV macam ni. So ni gambar saya lah, okay? Tapi muka tu tutup sikit. So masa anda buatkan yang recording tu, there's some tricks. Nanti saya pun akan ajar kamu semua juga. You bolehlah gabungkan yang snap camera ataupun menggunakan yang kamera lain untuk kita decoratekan background kita, muka kita dan jadikan lebih avatar macam tu kan. Misalkan ajar sedikit lah, sekejap lagi. Right? So. Oh ya ke? Banyak juga session dia. Ni malam ni kau masuk malam. Okay. Nevermind. So next adalah we need to do some learning lah. Learning kita tu adalah kita nak dapatkan record atau pembelajaran kita. Lepas tu dalam modul pertama terutamanya ada menyediakan 3 assessment. Satu self-directed assessment, iaitu kita akan menjalankan 20 soalan MCQ selepas kita menghadiri sesi dengan speaker kita pada 19 dan 29 hari bulan. Okay. Seterusnya kita akan buatkan assignment. Assignment yang dimasukkan tu termasuklah assignment dalam bentuk video. Sebab dua speaker ni adalah sangat expert. Mereka harap para pelajar kita dapat buatkan sedikit video. Macam video TikTok kan, 1 minute video. Okay, you have to use your handphone or any device, do some 1 minute video and then upload to the platform as the completion of the assignment 1 and assignment 2. Okay. You need to show the record of your attendance. So hari ini nanti kita akan mula practice, ambilkan kehadiran untuk hari ini melalui platform TechYatu. Right? Seterusnya adalah habiskan semua progress kita dalam platform ini mencapai 100% lah. Ini adalah untuk memenuhi bahagian micro credential tersebut. Right. Next, as I mentioned, instead of learning, so you must know what is the level of your leadership. And what is the purpose of having the program, right? The program is actually for us to build the leadership competency that is required for a young leader in Malaysia, right? Among all the participants from the different institutions. So when we're talking about the leadership competency ni, kita adalah merujuk kepada 5 quadrant yang berbeza, iaitu dari segi capability, emotional, vision, executive core, and lastly is a social intelligence. So yang warna merah ni merujukkan DNA sebagai seorang leadership, young leadership yang diperlukan tu. Lepas tu yang warna hitam ni adalah conclusion of the required competency, iaitu merujuk kepada driving execution, emotional intelligence, integrity, value and ethics, leading change and cultural sensitivity. So apakah maksud sini? Kita study dulu lah. First of all, when you're talking about driving execution, which means as a young leader, you must able to translating the strategy priorities into operational reality. Maksudnya, anda mampu tak buatkan planning, lepas tu planning tersebut boleh execute, menjadikan reality. Bukannya hanya cakap sajalah. So we are not looking for the speaker or the leader that can only speak, but they can strategize and they can make the things work. Okay, and able to align the communication, having the accountability, the resource capability. Maksudnya di antara kita boleh tak kita allocatekan resources yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut, and then ongoing measurement system to measure that, to ensure that strategy priorities yield measurable and sustainable result. So are you able to execute your planning? At the same time, are you able to measure, to monitor the progress of what are you plan to do as a leader? So this is meaning of the driving execution. Next, we're talking about emotional intelligence. So
being tactful, which is something like sensitive, okay, sensible, to apply the imply understanding other people. It includes the ability to hear accurately and understand unspoken, partly expressed thought, feelings, and concerns of others. So, adakah anda sebagai seorang leader, boleh tak anda untuk jenis yang memang listening? So, or you are kind of a leader saying that when I'm saying something, when I'm giving you instruction, everyone have to listen. You have no room to give me any opinion. Are you that kind of leader? Or you are the kind of leader who will take care of the people? And if you are able to take care of the people, what is the level of your emotional intelligence? We would like to help you to map it out. Next is the integrity, values, and ethics. This is one of the most important competency as a good leader, because you must having a very good integrity, right? So, which means some of the definition about this competency is talking about the fostering and supporting the principles and values of the organization and the public service as a whole. So, adakah anda dapat memegang prinsipal yang bagus dan juga memberi value yang bagus sebagai seorang leader. Okay. Next, leading change. Leading change is talking about identifying and driving organizational and cultural change needed to adapt strategically to changing market demand, technology, and the internal initiative, catalyzing new approach to improve result by transforming organizational culture, system, or product. So everyone talking about IR 4.0, we are going into the digitalization. So as a good leader, what kind of the value or what is your level? Are you able to adapt with the change of the environment? And how are you going to lead the people to do the changing? So this is another competency as a good leader. So lastly, talking about the cultural sensitivity, because you have your people or the environment that you are going to lead is actually not just a very unique direction. It's very variety. So as a leader, you must able to capture. Are you able to demonstrate the respect for, interest in, and understanding of a range of the attitude, belief, and traditions, and how this affect and contribute to the work, the organization, and achievement of its purpose and strategy. So are you able to understand people, and how are you going to use different people from a different cycle to achieve the organization objective? So what is your level, right? So for us to do the talent measurement, we are going to use a method called BESA. BESA stands for Behavioral Event Self-Assessment. So this is a qualitative assessment. It's unlike ABCD, MCQ, it's called quantitative. You are giving the rated yes, no. This is a quantitative. When talking about BESA, which means you have to tell us your experience regarding to the certain competency. Let's say that integrity. So what is your experience previously you have related to the integrity? Can you share your experience, your understanding, right? So for you to do the BESA assessment, you must understand how to write your story. Basically, it's just telling the story about yourself related to the value of integrity. So you have to tell us in that experience, what is your role? Maybe you just as a supporting member. What is the situation to trigger? And what is the objective of that experience? And what kind of action is being taken? And what is the outcome? So after the outcome, what is the aftermath? What have you learned from those experiences? So we would like to help you to do your BESA assessment using the 5 competencies that we mentioned about to try to marry out what kind of a level of the competency as a good leader that you have right now. Okay, so this is a job that you need to do. So lastly, after you've done all the required assessment, reading, the attendance, the assessment, the competency profiling,
as well as psychometric test. So after that, you are going to apply for the digital badges. This digital badges is something that is shareable. Inside the digital badges here will contain all the learning artifacts from your learning process for module 1 and module 2, right? So you have to make sure that you achieve the good progress, 100%. You take all the assessment, which is the test, assignment 1, assignment 2, and you have to make sure that you record your attendance. So for today, we're going to start one attendance recording. You have to record the attendance by yourself, okay? So after that, you will do a verification. The verification is come from the service provider. In this case, it actually is UMP. We'll make sure that all this thing is being done, and including all your competency assessment and your psychometric test is fully done. Then the university will issue you the digital badges that is required. These badges is actually shareable. You can always share these badges to your resume in the future. So to prove that you have joined the Laksamana program, module 1, module 2. So this one, everyone can see that in, for example, in the module 1, it's talking about the assignment about recording 1 minute video, how to dress up when you go for the interview, right? So always this will become a proof when people would like to know you further. They will go back to the Laksamana module 1 to check, oh yeah, you did it well. So this is what I'm looking for. So instead of telling people you are able to do it, now we are going to use the digital badges to show to people how well you will perform as a leader. And if those people or your future employment they're looking for, are you good in leadership? I'm looking for someone who can lead a project. So are you good in integrity? And what is the level of your emotional intelligence? Are you able to manage? Are you able to work with people in variety of the background? Can or cannot? So you don't need to tell them in word, right? You just need to tell them, can you check the competency assessment from my Laksamana program, for example. So this is why we help you to do the mapping, okay? And people would like to know what kind of leadership you are. Are you ready? So what kind of a level of the leadership and what is the tendency of the leadership? Are you a kind of a transformational leadership, a democratic leadership, or autocratic leadership? Which level? People don't understand us, right? That's why it's very important for us to do this assessment so that we would like to know further. Maybe some of you also, you are good in leadership, but when I ask you in person, what kind of leadership you are? Do you aware about that? Maybe hard for you to answer. Am I right? Is it okay, everyone? Boleh ke? Boleh. So faham kan? So apa yang kita buat ni bukanlah membebankan, tapi kita nak membantu semua partisipan di bawah program Laksamana ni untuk dapatkan, kita dapat beritahu orang siapakah kita dan adakah kita punya leadership level tu kat mana, kita punya emotional intelligence sampai level apa, kita punya integrity level kita sampai mana, kita nak tahukan benda ni. Itulah sebab kita merekakan program untuk ni, okay? Seperti itu yang ni lah yang saya katakan, okay? Ada 4 benda. First of all, do the leadership profiling. Second thing, do all the learning process. Third, to make the competency assessment using the BESA format, yaitu qualitative assessment. Lastly is the psychometric test, right? So, for module 1 and module 2, apa yang kita kena buat kan? Yes, tengoklah sini dulu ya. First thing you need to do before the class started on 19, okay? You need to update your user portfolio. So tak susah, nanti saya akan tunjukkan. Dan juga saya ada menyediakan semua rujukan video. Cara-cara untuk buatkan semua kerja ni. Saya telah buatkan video dan telah updatekan ke dalam modul 1. Anda boleh tengok selepas ni. Yang kedua, record a video CV. So you have to make a maybe using Canva. You can design one picture about yourself, upload, then record the video, right? Next, complete the asynchronous activity. Sebab speaker kita untuk modul 1 terutama kan, dia telah menyediakan beberapa soalan. Dia kata, student sebelum joinkan sesi dia pada 19 hari bulan, student kena jawab dulu. Sebab dia nak dapatkan feedback student supaya dia punya
persediaan tu dengan lebih lengkap. Instead of dia tunggu feedback student, lambatlah kan. So atau kalau waktu kelas perlulah dia nak tanya soalan tu, student pun tak cukup masa nak menjawab soalan dia, ataupun kemungkinan besar kita akan bertambah dengan 145 orang peserta, tapi speakernya seorang. So kebanyakan masanya kita akan rasa ditepikan. Betul tak? So sebab tu kita menjawabkan soalan asynchronous ni adalah sangat penting. Memastikan speaker kita akan mengambilkan info-info kita sebagai satu rujukan asas untuk interaksi kemudian. Complete the learning progress in the platform to achieve 100%. Complete all the assessment that is required, which is 20% on the quiz, 40% assignment 1 and 40% assignment 2. Untuk bahagian assessment ni, boleh buat selepas modul 1. So maksudnya, selepas sesi pertama dengan Encik Hafiz, kita boleh mulakan dengan 40% assignment 1. Record video. Minggu seterusnya, kita akan bersama dengan Tuan Sofian, kita akan buatkan assignment yang kedua. Selepas tu, barulah siapkan quiz yang ni. Pun boleh. Okay. Next, complete the talent assessment for the 5 competency that I mentioned. So this thing you can do it early. You don't need to wait until the session complete. So from right now onward, you have about 6 days. So instead of the learning, you can use the 6 days to start the learning, the talent assessment, right? We prepare 3 kind of the psychometric assessment. It's quite easy. Tak banyak pun. Satu set pun hanyalah tak banyak soalan, okay? So DASS to test your stress level, leadership style, which level you are. Leadership yang anda tunjukkan adakah berjenis yang democratic ataupun autocratic ataupun yang lain-lain. Kita nak tahu. Seterusnya, leadership readiness. What are the level of your leadership right now? Are you a kind of the beginner, or you are the kind of the expert, or you are the one who is ready to lead anything right now? We would like to help you to know that. Lastly is to apply the digital badges. Are you okay, everyone? Until here? Ada soalan dulu sebelum kita sambung? Boleh faham ke semua penjelasan saya ni? Boleh. Boleh ya? Okay. Kalau boleh itu, seterusnya kita akan praktikal sedikit lah. That's why we have a demo session. Okay, everyone? So, now, this is the website I'm talking about, techyard.com. If you have any inquiry, for example, alamak, saya tak dapat password saya, ataupun saya lupa email yang saya gunakan tu, saya perlukan bantuan, sentiasa klik FAQ Help Desk ke sini. Kalau anda memerlukan bantuan, submit a ticket. Tekan, tuliskan soalan anda, siapa nama anda, email anda, tuliskan soalan anda. Lepas tu, sistem admin akan menjawab anda, membantu anda untuk login lah kalau ada masalah. Jika anda ingin nak tahu cara untuk masuk ke dalam sistem, sentiasanya boleh masuk ke dalam knowledge base. Di sini adalah ruang untuk kita tahu sebagai student apa benda yang kita kena buat, cara untuk akses semua fungsi. Tekan sini, fahamkan semua. You can learn it one by one. For you to access this page, you don't need any login. It's only come to the page techyard.com, straight away go to the FAQ Help Desk ni. Okay semua? Boleh ke? Okay, kalau boleh itu, anda boleh menggunakan thumbs up punya fungsi di dalam Zoom ini untuk feedback kepada saya. Boleh ke? Apa tak thumbs up tu? Maksudnya anda okay lah. Yes, good. This is the way. Because if you don't want to speak and you would like me to know that you are also understand what I'm talking about, then you can always using this function. Okay. Next, I will start to go into the system. As I said, email is the one that you register with the program Laksamana. Untuk tujuan demo ni, saya createkan satu account sendiri. Okay. Jangan ikut ni lah. Ini hanyalah satu account yang saya untuk tujuan demo saja. Password masuk, you will go to login. Selepas anda login, anda akan masuk ke dalam interface sebegini. Step seterusnya adalah masuk ke dalam Academy. Tekan.
So, akan membawa kita ke dalam target akademis ini. Benda-benda yang kita kena rujuk tu apa dia? Seperti saya kata, step pertama buat apa? Kena isikan portfolio kita, betul? Okey ke? Portfolio kan? Portfolio kita berada di sini. Nama kita, tekan My Portfolio. Okey, sampai sini? Okey, seterusnya anda uploadkan gambar anda. So, ini adalah gambar yang saya ambil dari internet lah. Tapi, ambillah gambar yang handsome sikit, cantik sikit dan memang tutup aurat punya lah. Boleh ya? So, pastikan anda buat dengan betul. Seterusnya, anda boleh tekan Edit Profile. Tekan Edit Profile. Okey, first thing, pergilah bahagian Security, tukar password anda. Password lama adalah John.123. Lepas tu, masukkan password anda sendiri di sini. Right. Then, you go to the Privacy, Fill Up, Contact, Fill Up, Working Experience, Fill Up, if any, Education Background, Fill Up, then update your info here. So, contohnya, saya telah uploadkan satu gambar diri saya. Saya tunjukkan satu cara lagi ya. About myself. Okay. Lepas tu saya akan carikan satu gambar saya. Katakanlah ini gambar saya kan. Ini gambar yang saya reka bentuk menggunakan Canva. Saya rasa semua orang faham Canva kan. Okay. Saya akan update. Seterusnya saya akan tekan button biru ni. Dan akan tunjuk saya. Macam ni. Kenapa tak keluar? Alamak. Tak boleh nak tunjuk pula. So, sepatutnya akan nampakkan muka saya. Lepas tu saya akan tekan button record. Okay. Then it will start the recording. And then I will push it again, it will stop. So at the end, system will combine the information to become something like this one. Macam ni. So saya tunjukkan satu contoh yang saya buat lah, about myself ini. Ini video yang saya buat tu. Ini adalah gambar saya, contohnya gambar yang saya update. Lepas tu akan letakkan video saya. Nama saya kan, saya dari Universiti Malaysia Pahang. Okay tak? So that's all ni. So kalau lah anda rasa video ni tak nak lah, you just delete je. That's all. Okay ke? Ini adalah bahagian portfolio leadership CV kita. Boleh? Okay. So boleh saya pergi ke bahagian seterusnya? Boleh kan? Right. Bahagian seterusnya. Okay. Bahagian seterusnya adalah kita akan pergi ke bahagian My Talent. My Talent ni macam mana kita pergi? What do we need to include for the attended video? Nanti kita bincangkan. Saya siapkan briefing ni dulu, boleh? Nanti kita open untuk Q&A. Boleh? Right. So seterusnya adalah kita daripada portfolio kita akan pergi tekan My Talent. Kalau sama My Talent tu kita nampak kita sudah ada. Ini adalah untuk program Laksamana. Kepimpinan Laksamana ni di sini adalah untuk tempat pengisian kita. Kalau kita nak mengisikan BESA iaitu Competency Assessment, tekan button ini. Button play. Kalau kita nak mengisi psychometric test kita akan tekan button yang folder ni. Tekan. Sini ada 3 test. Seperti saya katakan. DASS, Severity Rating, Leadership Readiness and Leadership Style. So kerjanya akan senang je. Tekan, jawabkan semua soalan, save dan submit. Save dan finalize. Semuanya adalah proses yang sama. Is it okay for this one? Psychometric test ni, boleh ke? Okay. Good. Yes. So, seterusnya adalah untuk bahagian kompetensi. Kompetensi itu seperti saya kata, tekan button play ni. Okay. Kalau kita tekan masuk, seperti yang saya katakan, ada 5 kompetensi yang kita kena menilai. Yang ini adalah penilaian kendiri ya. Penilaian kendiri. Saya pakai satu contoh. Pertama, integrity, value and ethics. Saya akan tekan start basic assessment. Start now. Jangan risau, anda sentiasa boleh masuk sini untuk buatkan benda ni. Bukannya sekali saja, okey? Sentiasa boleh masuk. Tapi ada time limit lah. Sebelum end of this month, you should have to finish lah. Right? Next, give to the evidence of actual behavior.
Macam mana kita isi? Macam saya katakan, first of all, anda akan memilihkan descriptor. Descriptor maksudnya behavior yang paling dekat dengan kita. Contohnya, anda akan menilai dengan fikirkan untuk integrity ini, apakah jenis pengalaman yang saya ada. Contohnya, pengalaman saya adalah sebelum ni, di universiti saya benarlah terlibat dengan majlis belajar kan. Majlis belajar universiti. Lepas tu, saya waktu tu adalah untuk memegang jawatan sebagai bahagian escort. So, untuk bahagian escort tertentu, saya punya kerja adalah berkaitan dengan ini. Contohnya, identify the ethical dilemmas and conflict of interest situation. Sebab waktu tu adalah kawan-kawan saya ataupun saudara mara saya juga terlibat dengan situasi tersebut. Jadi macam manalah saya punya rules tu untuk mengelakkan conflict of interest ini berlaku. Waktu tu saya adalah escort kan. Betul. Escort MPU contohnya. Situation adalah keperluan untuk menyediakan roadshow. Contohnya, roadshow bagi apa dia? Contohnya, trigger point. Trigger point adalah what is the thing that trigger you? Lepas tu, alamak, apa yang macam mana saya nak tulis ke? Bolehlah tuliskan, tekan button I ni. Tengok baliklah. Okay, trigger is what trigger the need for such project, action or initiative, by whom and how was the need identified. Okay, waktu tu adalah saya diarahkan kan. So diarahkan adalah being instructed by the president, and etc. Lepas tu objektif dia, action dia, result dia, aftermath semuanya lepas tu tekan save. Lepas tekan save tu, mestilah sesiapa yang boleh jadi rujukan kita kan. Sebab untuk projek tu, saya diarahkan oleh presiden. Presiden tu adalah Nik No Amiru. Nurang. Okay. Dia daripada UTM. Betul kan? UTM. Okay. Lepas tu, waktu tu dia adalah presiden. Okay. So, handphone number dia adalah ini. Lepas tu, email dia adalah ini. Contohnya. Okay. Ini adalah rujukan lah. Siapa boleh jadikan rujukan kita dengan save. Dan untuk yang pengalaman ni, saya adalah rujukan. Rujukan saya adalah, saya ni ditawarkan, dijemput untuk meeting tersebut. Contoh ini. So ni kan. Lepas tu ni surat jemputan dan pelantikan. Contohnya pelantikan. Okay. Tekan save. So maksudnya, okay, settle. Ini kan. Lepas settle, back. Lepas tu, pergi yang kedua, leading change. Okay, leading change, apakah pengalaman saya? Lepas tu, driving execution, apakah pengalaman saya? Dan seterusnya. Selepas kita mengisi 5 pengalaman kita, menggunakan bahasa ni, tekan submit now. Is okay ke? Are you clear? Ya, Doktor. So, untuk yang Amsyah kan, Amsyah Hadi, jangan risau dulu. Nanti saya akan bantu anda untuk buatkan semakan account. So no worry, okay? You don't so rush to log in first. Listen for my explanation. Later on, I will guide you because when you log in, maybe you were having some problem. So better you focus to what I teach you right now first, okay? Right. So kerja ni siap. Maksudnya ini adalah bahagian kedua lah. Bahagian yang ketiga adalah pergi ke bahagian academic course. Sini ada 2 lah. Nampak tak? Adalah course macam ni. Nampak? Semua? Okey ke? So, saya nampak. Okey, kita akan memulakan pembelajaran untuk modul pertama dululah. Ini. Laksamana modul 1, pengurusan acara. Tekan masuk. Okey. Di sini adalah course outcome, requirement yang diperlukan, semuanya telah jelas. Kalau kita dah memahami siapakah penceramah kita, ada. Ini adalah Encik Hafiz. Ini dia. Boleh? Ini adalah Encik Hafiz. Penceramah pertama. Lepas tu ini adalah penceramah kedua. Okay.
Lepas tu yang tadi mula-mulakan buatkan pengenalan tu, kalau kita nak kenalkan siapa dia kan, itu ada Encik Faizal lah, ini dia. Okey ya Encik Faizal? Terima kasih. Okey. Lepas tu kita seolah lagi PIC, itu Puan Hayani lah kalau kita dengar. Okey. So, kira dari sini kita telah masuk ke bahagian modul 1, scroll ke bawah. Ini ada modul list. Okey, modul list ni kita akan tekan sini dan masuk untuk pembelajaran. Sini. Okey. Kalau di bahagian menu tepi sini, kita ada beberapa button. Okey. Button pertama yang anda perlu buat hari ini adalah tekan attendant. Okey, tekan attendant. So saya akan buatkan satu contoh, tekan attendant. Saya akan sampai ke bahagian sini. Untuk bahagian sini, anda perlu ke untuk ingatkan semua Zoom punya link tu? Tak perlu. Anda hanya perlu tekan button biru ni, biru muda ni untuk sampai ke dalam Zoom session ni. Untuk yang kelas seterusnya, semuanya tekan sini je. Okey? So nampak tak ada button yang biru tua ni? Yang ni grey color, maksudnya belum mula lagi. Ini adalah yang telah sesi sekarang ni, laksana program briefing. Attendant code ini adalah laksamana. Nampak? So maksudnya kerja saya adalah tekan button biru ni. Lepas tu masukkan laksamana. Okey, lepas tu tekan set. Status saya akan tukar menjadi present. Is it clear everyone? Boleh buat ini ke? Boleh. Boleh. Boleh kan? Jangan buat dulu ya. Nanti kita akan praktis bersama. Jangan buat dulu ya. Okay? So, next adalah saya nak tengokkan progress saya. Progress saya macam mana? Saya boleh tekan course progress. Okay? Tekan course progress ni. Okay. Sistem akan bawa saya pergi sini. Di sini maksudnya saya akan tengokkan progress pembelajaran saya. Macam mana ni? Okay. So, maksudnya saya ni kosong lah, nampak tak? Saya belum mula buat apa-apa lagi. Jumlahnya ada 39 item yang saya kena check in. Kat manakah dapurkan 39 item ni? Kita boleh tengokkan progress detail. Di sini sisa akan menunjukkan di bahagian mana. Iaitu bahagian pertama ada 9 item. Bahagian sesi 1, Cube Gallery ni ada 10 item. Lepas tu bahagian sesi yang kedua dengan MH Event Consultant ni ada 20 item. So kita kena masuk ke dalam setiap satu untuk check-in. Check-in ni ada memerlukan berapakah masa yang diperlukan lah. Right? Are you okay for the check-in progress? Yes. Yes. Yes kan? So, we're back to this page. So, assessment, tengok mana? Assessment adalah tekan button assessment lah. Tekan sini. Okay. Lepas tu kita sampai ke bahagian assessment. Ada 3 seperti saya katakan. Penilaian kendiri. Okay. Lepas tu individual. Dan yang kedua. Kita boleh tekan start dan mulakan assessment. Yang sini ada rujukan dia. So, tak perlulah saya tunjukkan sekarang ya. So, saya balik ke sini. See, everything that is required for this course is all started with this page. Semuanya akan melalui page sini saja. Right. Ke bawah. Di sini, modul list. Modul pertama, tekan. Okay, sampai sini. Kalau sampai sini tu, sini akan tunjukkan kepada kita. Learning Study Planner, tanggungjawab dan rujukan peserta. Ini adalah skop tugas pelajar adalah buat apa. Okey, sudah ada kan? Lepas tu kalau saya masuk, dan saya akan nampakkan semua video. Nampak tak? Video pertama, update user profile image and cover photo. Tutorial ada ke sini. So, saya bolehlah tekan check in dan playkan video ni. Macam tu. Boleh? It's very simple je. Setiap satu aktiviti mesti ada button check in, lepas tu tekan, lepas tu kalau dia ada masa, masa tu akan berjalan. Contohnya, sampaikan satu contoh. Contohnya untuk modul sesi 1 dengan Cube Gallery ni. Ini adalah penceramah kita, program tu. Kalau kita nak dapatkan slide daripada Encik Hafiz ni, boleh tekan slide rujukan. Okay, anda boleh download dari sini. Lepas tu bahan pembelajaran dia. Bahan pembelajaran kat mana? Ni, bahan pembelajaran. Tekan. Lepas tu, semuanya di sini. Macam ni.
Ini adalah presentation slide yang disediakan oleh Encik Hafiz. Tekan check in. Ini adalah video. Video dia adalah berkaitan dengan cikgu. So, orang kata cikgu ni sepatutnya mereka punya dressing mereka kenalah bagus kan. Tapi ada satu case dia adalah daripada Encik Hafiz tu, ada cikgu tunjukkan bahawa dia rasa dressing dia adalah bagus. Tapi selepas overhaul oleh Encik Hafiz sebagai konsultan, akan nampakkan perbezaannya. Rupa-rupanya inilah cara dressing kita. Lepas tu, apakah perbezaan Datuk dengan versus Datuk ni kan? Okey, bolehlah tengok video ni, check inkan video dia. So, you can do it. Finish everything. Okay, then you will earn all the required progress. Are you clear until now? Yes. So what happen kalau kita play the video tanpa tekan check in now? Check in now. So maksudnya anda telah belajar tapi sistem tak dapat tak updatekan progress kita. Boleh? So tekan je lah, boleh ya? Okay. Faham. So masa tekan check in now then baru play the video lah. Yes, correct. Alright, thank you. Okay, ada mungkin student tanya, selepas saya check ini, adakah saya tak boleh tengok balik video ni? Tidak. Check ini hanya sekali je. Tapi selepas tu anda boleh sentiasa masuk balik, tengok balik semua video ni. Tak ada masalah. Okey ya semua? Right. Okay. Seterusnya, tengok. Kita ikut slide, lepas tu kita pergi bahan pembelajaran kan. Sekarang kita akan pergi ke soalan kendiri. Wajib jawab. Sebab soalan ni adalah disediakan oleh Encik Hafiz. Soalan pertama. Apa masalah anda dalam penampilan? Adakah? So, dia kata, sila nyatakan 5 masalah anda dalam penampilan anda. So, cara nak buat tu adalah tekan link ini. Tekan. Okay. Jawabkan 5 soalan tu. Letakkan 5 masalah anda. Tulis di sini. Tekan submit. Then, tutup. That's all. Are you okay, everyone? Boleh ya semua? Ini buatkan kerja ni sebelum kelas ya. Sebelum kelas siapkan benda ni. Lepas tu yang seterusnya. Adakah jika ketemu teka kena memakai formal? Soalannya yes or no ataupun tiada jawapan. So jawablah di sini. Okay. Then pada hari kejadian iaitu pada 19 hari bulan bersama dengan speaker kita Encik Hafiz. Encik Hafiz ni akan memerlukan belajar break into 15 group. Okay, 15 group. Dalam kumpulan tersebut, kita perlu berbincang bersama 15 orang tersebut. Semua orang kan berbincang dalam grup melalui Zoom ini. Apakah perubahan yang perlu dibuat untuk jenama diri pada situasi kini? Situasi maksudnya online, kita dari rumah. Kalau tiba-tiba kita diminta untuk temu duga kan? Apakah dressing anda? Adakah you dress macam saya ke? Ataupun you akan dress macam Encik Hafiz kemudian? So, anda kena menjawab benda ni dan anda akan diminta untuk bentang balik kepada Encik Hafiz pada 19 hari bulan. Okey ke semua? Okey. So, kerja kumpulan ni bukan sekarang. Kerja kumpulan ni waktu bersama dengan speaker. So, ini adalah untuk modul 1, bahagian 1. Seterusnya, kita bolehlah pergi ke bahagian yang kedua, sesi 2 ni. Sesi 2 ni adalah bersama dengan Tuan Sofian. Tuan Sofian pula banyak juga soalan dia, nampak? Ini adalah semua video-video yang disediakan oleh Tuan Sofian. Tengoklah semua, check in lah semua. Dan soalan kendiri, nampak? Banyak juga soalan dia. Kita tengok bersama. Soalan dia tanya apa? Okey. Mengikut turutan Raja Pekiring, Raja Sultan dari negeri mana yang akan menjadi SPP yang di-Pertuan Agong ke-17? Ada banyak. So, bolehlah anda jawab. Mana satu? Tekan link, jawab. Soalan satu sama juga. Tekan link, jawab. Tekan link, jawab. Semua menjawab semua. Pada hari kejadian kemudian, anda akan buatkan aktiviti dalam kumpulan. Di mana Tuan Sofian ni, dia telah menyediakan soalan dulu. Supaya kita boleh baca dulu. Nanti, waktu bersama dengan Tuan Sofian pada 29 hari bulan, we are ready. So that kita diminta masuk ke dalam grup, kita boleh bincang terus. Inilah dapatan saya,
inilah hasil kajian saya dapati ini. Untuk melengkapkan proses inilah jawapan ini yang saya dapati. Saya telah buatkan homework dulu. Kan bagus kalau kita buatkan macam ni kan? Betul tak semua? Betul. Betul. Okey, selepas kita siapkan semua kerja kita, assessment pun sudah siap. Seterusnya, sistem akan muncul satu button warna hijau nanti. So maksudnya selepas progress kita siap semua kan, 100% progress kita, sistem sini kan akan muncul satu button warna hijau. Namanya credential. Credential akan muncul kat sini. So tekan button hijau tu supaya dia jadi bentuk macam ini, painting. Maksudnya anda telah selesaikan modul ni. Nampak tak perbezaannya? Ini approve. Approve-nya maksudnya pelajar ni telah menerima credential dia. Kita pergi tengok kat bahagian mana credential dia. Portfolio, credential. Ini dia, nampak tak? Digital badges dia. Kalau kita nak tengok modul 1, modul 2 mana? Modul mana satu yang dia telah mendapat tu. Okey, contohnya ini. Okey, ini digital badges dia, learning artifact dia, semuanya akan wujud kat sini. Is okay everyone? Okay. So, saya akan balik ke dalam slide saya akan ulang sekali lagi sebelum kita pergi bantuan student login untuk check attendance dan juga soalan-soalan lain tu. Saya akan layan selepasnya. Tugas kita untuk modul pertama dan modul 2 ni dalam masa jangka pendek ni kan. First of all, update your user portfolio, record a video CV, complete all the asynchronous activity yang disediakan oleh Tuan Sofian dan juga Encik Hafiz. Memastikan learning progress kita mencapai 100% melalui check-in untuk setiap tugasan setiap bahan yang disediakan itu. Complete all the assessment, ini adalah selepas bersamaan dengan speaker kita. Menjalankan talent assessment untuk 5 kompetensi melalui kaedah BESA. Ini kaedah BESA, okey? Seterusnya, siapkan psychometric assessment melalui ada 3. ESS, severity test, leadership style dan leadership readiness. Akhir sekali, selepas semua kerja kita siap, akan apply digital badges kita. Is everyone clear? Yes, sir. Yes, Doktor. Yes. Good. Now, you are the one who work on it right now. So sekarang ni, saya perlukan semua orang masuk ke dalam account tag anda, ambilkan kehadiran untuk hari ini. Can you try for me? Bagi mereka yang ada isu untuk login ke dalam tag itu, boleh tak you letakkan message di dalam chat box ini, apakah masalah anda, supaya saya boleh bantu anda? So, if you don't have problem, you can always start to go into the system. About the system. Yes, please. Saya tak boleh access attendance lah. Dia cakap please join group before view attendance. Faiz kan ni? Betul? Ya, Faiz. Faiz. Okey, kejapnya. Wait. Email tak register. Boleh tak bagikan saya email sekarang? Saya registerkan anda sekarang juga. Faiz. Ya, Doktor. Faiz Rashdan kan? Ada. Ya. Anda sudah join lah. Tapi saya tak boleh access attendance. Dia cakap attendance. Please join group before view attendance. Okay, let me try to check your account. Link attendance tu boleh tak Hairul Zaina, boleh tak you sharekan screen anda? Kita tengokkan dari screen student boleh? Can I ask where can I obtain the to-do list? Okay, yang slide tadi tu saya sharekan di sini. I share right now. Yeah, I do it now.
Okay, you should able to get my slide. Sekejap, saya how should we have this asynchronous meeting with tons of oh, later on, you don't need to have the asynchronous meeting because you are going to do all the activity using the Zoom when the class started. It's okay? Hairul, boleh tak Hairul you sharekan screen anda? Saya nak tengok, boleh? Means kita kena update attendance kita petang ni through that. Ya, betul. Anda kena buatkan benda ni. Boleh tak Hairul ataupun Hanan tunjukkan screen anda? Saya boleh share, Doktor? Doktor, kalau saya share. Boleh. Siapa? Satu Faiz. orang pun. Faiz. Okey, boleh Faiz? Silakan Faiz. Okey dah, Doktor. Dah nampak tak saya punya share? Nampak? Tapi peliknya adalah anda memang telah join tau. Itulah saya pun pelik. Wait. Let me try to check. Ini modul apa? Tengok atas. Osman. Dekat mana? Academic. Academic. Dekat academic. Courses. Yes. Modul 1. Tuan. Attendance. Ya. Nampak? Baru tekan right, Doktor? Ya, betul. Tekan dan masukkan Laksamana. Okey, baik. Huruf kecil please. Small letter. Alright. Salah modul ni. Salah modul, tersilap tekan. Ingatkan yang atas sekali nombor 1. Kena tengokkan nama modul, okey? So selepas Okay. ni kalau yang dapatkan link untuk Zoom seterusnya, kelas seterusnya, tekan button biru je, okey? Ya, baik, betul, Doktor. Okey, terima Okey. kasih. Sama, bolehlah stop share. Siapa lagi yang ada isu, bolehlah tekan. Verification code adalah Laksamana. Yang ni Nualia 1068 ni, apakah isunya? Sebab tak ada account ke? Betul. Nualia ada. Account anda sudah ada. Nualia s21@gmail.com. Oh, okay. Thank you. Bukan 1068. Siapa lagi? Boleh masukkan soal. Saya juga, Sir. Ini adalah Numaria. Halo. Hello. Yes. Saya tak boleh nak create account. Saya dah create tapi tak boleh nak login. Tak apa. Yang ni siapa namanya? Nurul Maria. Numaria, account kamu sudah register. Adalah numaria1911@gmail.com. Betul. Tapi tak boleh login lah. Tak tahu kenapa. Saya tunjukkan skrin saya, boleh? Boleh. Tak perlu register sebab semua telah register tu. That's why kalau you tak boleh masuk tu, mungkin email anda tak betul je. Ni kan, ini Numaria. Lepas tu John.123, huruf kecil ya, JOHN.123. Then masuk, nampak? Okay, dapat. Thank you, Doktor. Okay. Verification code untuk attendant adalah Laksamana ya. Betul, semua sudah jawab. Yang ni yang ada isu tu adalah Siti apa namanya? Saya tak boleh nak attendance. Attendant. Siapa nama? Nisa Nasuha. Siapa? Nisa Nasuha. Nasuha. Ya, betul. Nasuha, you punya login sudah betul ke? Saya tengah login ni. A179882 @siswa tu, betul? Betul. Okey, pergi ke modul 1.
Pergi ke modul 1. Boleh tak saya share screen? Boleh, silakan. Okay. Ini kita software bawah mana? Okay, scroll ke atas, Academy. Academy? Atas lagi. Course. Course? Lepas tu modul 1. Oh ni okay. Ayo. Tengok nama modul dulu. Okay, sorry. Thank you. Okay. Saya tak sure. Saya tak boleh Okay, login boleh. lagi, tak ya? Ini Nur Fahana. Fahizan. Sekejap, saya carikan akaun anda dulu. Okey. Nur Fahana kan? Mm-mm. Fahana sudah ada akaun. Nama anda Okay. adalah Fahana binti Fahiza kan? Mm-mm. Anna 810, betul? 8810 or 810? Tak, 810. ANNNA. Ada 3 N tu, betul ke? Okey. Apa? 810. Baik. Okey, sekejap ya. Ini. Cuba anda ambil. Okey, saya dah boleh masuk. Thank you, sir. Okay. So maksudnya kebanyakan email. Yang ni Nazihatu. Nazihatu email tu nak saya semak untuk email anda ke? Ya, Doktor. Nazihatu Huna binti Muhammad Zamri, betul? Betul. Email anda adalah D082898 siswa. Okey. Okey. Doktor boleh cek yang saya, Doktor? Siapa nama? Amsyar Hadi. AMSYAL. Wan Amsyar Hadi bin Wan Mahadi. Ya, saya. Ada. Email anda sudah register. Email mana, Doktor? amsyarhadi.mpputum@gmail. UTHM ni? Rasanya salah. Rasanya ada salah register kau ni. Tu saya tak boleh nak login, Doktor. Wait. I teach you. Where you log in dulu. Sekejap, saya cari nama anda dulu. I'm sure where you are. I'm sure aja. I found you. You log in ini dulu. Using this email, log in. Lepas tu ambilkan kehadiran dulu. Saya kejap lagi saya updatekan email anda, boleh? Boleh tak you tuliskan email yang sebenarnya? Okay, ya. Write for me. So Siti. Okay, boleh masuk. Ini Nur Anis. Okay, Nur Anis Rafika ada. Nur Anis Rafika, ini adalah email anda. Doktor boleh tolong cekkan nama saya email apa tak? Boleh. One by one boleh ya? Boleh. Thank you Doktor. So saya semakan untuk Nur Fahira dulu. Nur Fahira, you already registered. This is your email. Lepas tu kita, betul kan saya? Nur Fahira. Untuk Amsyar boleh tak you letakkan? Alright, thank you, Doktor. Saya dah saya dah klik. Okay, tak. Saya nak email anda. Yang kalau sebab katanya email salah kan? Lepas tu siapa lagi? Yang tadi tanya tu? Ina Hakimi. Betul Thank you, Doktor. Saya Doktor. Ama. Hakimi. Saya Hakimi. Cari Hakimi dulu. Hakimi adalah apa? Nasmi Hakimi, betul ke? Okey, ini email anda. Ya, Nazmi Hakimi ada, Doktor. Ada, sudah ada. Nampak? Okay. Saya sudah PM you. Alright, thank you so much. Saya sudah tulis. Okey, dapat. Nanti you pagi lepas sesi ini kan? Lepas sesi ini, anda akan log in semula dalam masa 15 minit menggunakan email yang betul ni. Boleh? Okey, boleh, Doktor. Okey. Siapa lagi yang perlukan isu untuk semak email? Sir, untuk saya, Surya.
Suriyaro. Yaro anak lelaki S. Rahman. Betul? Betul. This is your email. Siapa lagi? Nina Amrullah, Doktor. Boleh tak typekan di dalam chat box tu? Senang saya untuk trace. Amma, okay. Okay, dapat. Ini dia. Banyaknya ada masalah ni. Doktor, email tu lepas tu masukkan password yang John tu kan? Ya, betul. Tapi tadi saya try dia salah lah. Sampai saya try balik You use the small letter John.123. John.123 kan, small letter. Betul-betul. Saya try balik, tak apa. Okay, small letter. Okay, semua sudah dapat? So, semua persoalan anda semuanya saya sudah jawab. Siapa lagi? Ini Hanan. Dah, Doktor dah. Oh, dapat. Okay. Kira. Ini Tio. Just sahkan attendance ni, Doktor kan? Yes, betul. Yang lain tu, saya Ada akan anything else? Tak ada. untuk yang pengesahan attendance itu aja. Okay, siapa lagi ada tak dapat masuk tu, beritahu saya. Then I think mostly is because of your email is incorrect saja. Doktor, kalau mobile version tu nak tekan kat mana, Doktor? Mobile version di sebelah kiri atas tu ada yang line 3 line bar tu kan? Okay, tekan. Lepas tu dia akan pergi ke bahagian academy. Yang belah kiri kan ada? Ya, sebelah kiri. Siapa lagi yang tak dapat? Doktor, saya dah masukkan email tu. Password pun sama tapi dia tak boleh login juga. Ini ada No Amiru kan? Kejap. Ini ada Aminura bin Nekli, betul? Ya, Doktor. Saya cuba login dulu ya. Oh, okay. I think, wait. Let me help you on this. Doktor. Yes. Sorry, saya nak tanya. Kalau untuk macam TechYard ni kan KPT dah daftarkan kita kan? Okay, tapi kalau for those yang means kata student biasa, means kata kalau dia nak daftar, means kata daftar macam biasa, means kata ada ke any what is called bayaran ke untuk TechYard ni? Atau just sign up macam biasa je? Untuk student ke? Sebab yang ini adalah ikut yang ini. Apa yang saya dapat tu adalah saya adalah ikut package yang diminta tu saja. Yang lain tu ada sebenarnya. Sebab sekarang ni bayaran tu memang dibayar oleh bahagian siapa tu? UMP untuk modul 1 ni. Untuk Nick Amiro, I think your email is not correct. Yeah, your email is actually incorrect. Can you text me in the text box? Sorry, Amiro. Okay, can you try this one? Ini. Dapat? Muhammad Hasfi.
Muhammad. Doctor, may I Yes. ask? Yes, please. For this TechYard, adakah kita akan guna TechYard ni sepanjang program bagi kursus ni? Kita akan gunakan untuk 2 modul sebab ikut pembekal modul tu adalah daripada UMP ada 2 modul. Jadi 2 modul tu akan digunakan menggunakan TechYard. Yang modul lain tu I'm not sure. Oh, okay doktor. Thank you. Sama. Ini. Okay, siapa lagi? Ada lagi? Okey kan semua? Okey doktor. Okay doktor. Okay doktor. Okey, hari sampai sekarang ni ada 75 sudah ambil kehadiran. Yang lain tu boleh cuba lagi ya. So, okey, saya boleh dapatkan soalan student untuk sharekan skrin dia sebab saya dapatkan sedikit tunjuk untuk melalui skrin dia boleh? Siapa boleh tunjukkan skrin dia? Anyone here? Leader kena volunteer themselves, okay? Saya doktor. Yes, very good. Good leader. Okay, can you share your screen, please? Thank you. Ya. TechYard kan doktor? Yes, betul. Itu nampak tu. Okay, boleh besarkan sikit. Okay, pergi ke modul 1. Modul 1. Modul 1, tekan nama modul 1. Ni. Right. Bahagian bawah sikit. Ni, pengurusan acara. Nampak? Modul links. Pengurusan acara. Tekan masuk. Klik Klik, yes. Okay, just for your information, semua video yang berkaitan dengan keperluan anda untuk beroperasi di dalam TechYard ada di bawah sini. Ke bawah sikit. Course information, ke bawah lagi. Tanggungjawab dan sini, ya betul. Ini list dia. Okay. Untuk sesi video hari ini, saya akan updatekan menjadikan media yang ke-10. So, maksudnya selepas sesi ini, lewat petang sikit, anda boleh masuk sistem untuk tengokkan briefing daripada saya sebagai media yang ke-10 sini. Are you okay everyone? Doktor, saya nak tanya. Maknanya akan ada 10 modul. Bukan 10 modul. Maksudnya ini adalah bahan rujukan. Saya sediakan guideline. Ini adalah user manual punya video untuk bantu anda faham apa yang anda perlu buat di dalam sistem TechYard sini. Nanti untuk briefing hari ini yang kita tengah berlaku sekarang kan, saya akan updatekan video ni sebagai bahan yang ke-10 untuk rujukan. Boleh ya? Nanti. Recording hari ni ya tak? Recording hari ni. Saya akan masukkan sebagai media yang ke-10. So, boleh dapat balik kat sini lah. Okay. So, lepas tu untuk slide yang digunakan hari ini, saya juga akan masukkan di bahagian tempat yang sama juga. Saya akan masukkan di tempat sini juga. Okay ya? So, untuk rujukan anda semualah. Is everyone okay? Okay, clear. Okay. Yes. Ke bawah atas sekali. Boleh ke atas? Atas lagi. Boleh tak tekan nama anda? Nama anda. Tekan FAQ, help desk ni. FAQ, help desk. Sekali lagi ya. Jika anda memerlukan bantuan, submit a ticket to me. I will receive your ticket. I will help you from there.
Is everyone okay? Clear, Doktor. Sorry, Doktor. Ya, tak. Kalau anda perlukan bantuan teknikal, mungkin salah email ke ataupun ada yang tersilap ke, apa yang perlukan bantuan secara teknikal, semua updatekan, submit ticket from here as a supporting for your learning. Is it okay? Boleh semua? Alright, clear. Clear. Yes. So thank you very much for Hanan for your sharing. Alright. Okay, Okay, I think that's all je briefing daripada saya. Setahu saya rasa bahagian briefing kita, boleh tak kita semua orang onkan kamera kita untuk ambilkan satu gambar ke? Okey kan Encik Faizal? Kita ambilkan satu gambar ni. Okey. Just tak ada gambar saya je lah Doktor, tak apa. Boleh kan semua? Turn onkan kamera anda. Lepas tu kita ambilkan satu gambar bersama. Boleh Doktor. Boleh. Okay, lagi. Banyak lagi ni. Tak on lagi. Okay, please turn on your camera, everyone. Lagi. Banyak lagi. Tak on. Sila onkan kamera anda. Nur Amira, Nurin, Amsyah belum onkan kamera lagi. Okay, so ready ya? Saya ambilkan gambar dulu ya. Thank you very much. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, wait. One more. Bukan, few more. Sebab ada banyak group kan? Okay. Everyone stand by. Okay, kejap lagi. Yang ketiga, grup yang ketiga. Okay, kejap. Dua lagi. Ada dua lagi grup. So, wait. 1, 2. Okay, satu lagi. Last. 1, 2. Okay, done all the picture. So, dengan ni saya akan serah balik kepada Encik Faizal untuk yang penutupan ataupun apa pengumuman lain. Thank you. Okay, terima kasih Dr. Gan, and then terima kasih you guys. Saya rasa sangat interaktif session petang ni. Cuma nanti dalam grup Laksmana kita tu, grup WhatsApp tu, saya akan post satu link untuk kita grup dengan Dr. Gan. If you have any problem, you boleh join group tu, and then kita boleh assist daripada situlah sekiranya ada apa-apa update material dalam TEKYAT dan sebagainya, kita akan inform dalam grup baru itulah untuk modul pengurusan acara dan modul kepimpinan. So Alhamdulillah kita telah selesai, dan saya harap semua peserta dapat clear view picture. Kalau tak dapat faham sangat pun boleh explore sendiri lagi sistem TEKYAT ni. Take your time, tengok learning material yang telah disediakan dalam tu. Dan suka juga untuk saya ingatkan kepada semua, 19 hari bulan ni kita akan bersama-sama dengan Encik Hafiz, ataupun lebih dikenali sebagai Cute Carry. You can follow him on Facebook, TikTok dan YouTube. Tengok dia punya material dekat sana, kenali dia. And then I think he is a very talented and right person to share with us about branding, personal image dan sebagainya lah. So link untuk 19 hari bulan tu macam Dr. Gan cakap dah ada dalam TEKYAT, dan saya pun akan post balik dalam grup link Zoom yang 19 hari bulan tu. So Alhamdulillah, saya rasa tak ada apa-apa lagi. Nanti saya akan post link yang pertama untuk grup, dan juga nanti bolehlah explore TEKYAT selepas ni. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Kita akhiri briefing kita pada petang ini dengan surah Al-Quran dan tasbih.
Okay, terima kasih semua. Thank you so much Dr. Gan. Okay, thank you everyone. So we are going to see you again on 19, okay? Thank you, Doktor. Okay, thank you. Bye. Thank you, Doktor. Jumpa lagi. Thank you, Doktor. Okay, Thank jumpa you, lagi. Doktor. Assalamualaikum, Cik Faizal. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay, thank you. Bye. Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you. Bye. Doktor, Yes. sorry for Thank you, interrupt. Doktor, boleh tak nanti kalau sharekan attendance, takut ada yang terlepas kan? Maybe takut kan? Boleh, saya sharekan dalam grup, setahu saya ada satu grup student kan. Nanti saya akan share kat sana, siapa yang perlu ambil lagi boleh ambil. Alright, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you, Dr. Gan. Okay, thank you. Okay, bye.